malam ni saya akan dedahkan kepada anda secara terperinci, secara detail. Jadi beruntunglah siapa yang join pada malam ni. Jadi ini sebenarnya adalah satu pelaburan untuk anda. Yang mana anda join pada malam ni, anda melaburkan masa anda untuk belajar. Okey, kalau anda nakkan satu pelaburan yang terbaik, ialah pelaburan kepada ilmu. Okey, jadi sekarang ni GCA merupakan salah satu platform yang ada di dalam Quantometer, iaitu platform untuk kita sandarkan belanja kita kepada emas. Okey, jadi malam ni kita akan kupas satu persatu. Okey, semua yang dah join malam ni ready tak? Dah ready tak? Saya tengok mungkin participant tak berapa nak ramai lagi. Boleh tak sambil-sambil tu, sambil saya bercakap ni, saya membibil ni kan, tolong sharekan kepada rakan-rakan dan kepada anda punya referral, share kan kepada kawan-kawan, bagi diorang masuk. Sebab saya boleh bagi jaminan sesiapa yang join pada malam ni, saya janjikan anda satu kelainan. Mungkin anda tak pernah dengar apa yang saya present pada malam ni. Okey. Okey. Next. Okey. Ini disclaimer lah daripada saya. Okey, slide ini bukanlah slide rasmi daripada company. Saya hanya berkongsi idea dan pengalaman. Saya berharap dapat bantu ramai pelanggan company memahami lebih lanjut tentang produk GCA ini dengan lebih mendalam. Saya juga menerima sebarang kritikan atau sebarang diskusi lebih lanjut untuk saya membaik pulih presentation saya pada masa akan datang. Slide ini adalah dengan inisiatif saya sendiri, mengambil masa saya yang lama untuk siapkan. Harap slide ini dihargai. Okey, next. Okey. Ini bukanlah amaran, ini hanyalah peringatan mesra. Okey, saya bukan marah ke apa, tak. Okey, saya untuk BW saja, untuk BW dan saya punya networking, okey, saya benarkan untuk anda screenshot, tetapi anda tidak dibenarkan untuk share kepada public saya punya slide ni. Okey. Sebab slide ni kalau dengan orang luar saya akan charge, tetapi dengan BW saja. Sebab tu saya kata beruntunglah siapa yang join pada malam ni. Okey, next. Okey, take note. Saya minta tuan-puan yang join pada malam ni, tolong sangat, tolong sediakan 3 perkara ni. Buku nota, pen dengan calculator. Okey, kalau dah ready, tulis ready. Kalau dah ready, tulis ready. Minta maaf kalau saya ada terbatuk-batuk sikit, sebab saya tekak tak berapa nak ni. Okey. Jadi kalau dah ready, nota, pen dengan kalkulator, kita teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa itu GCA? Okey, ianya merupakan salah satu platform untuk mendapatkan nilai emas sebanyak 91% gold convert ataupun cash advance. Okey, fahamkan ayat ni. 91% daripada nilai emas, bukan daripada nilai duit. Okey. Jadi inilah platform GCA. Pada masa yang sama, okey, cash dah dapat, anda masih mempunyai nilai pegangan emas 100%. Okey, apa yang anda dapat? Anda dapat 91% cash advance daripada anda punya nilai emas, dan juga emas masih lagi disimpan di dalam akaun. Jadi kita nak manfaat apa? Kita nak pegangan emas ini akan memberi manfaat kepada penyimpan apabila nilainya meningkat. Okey? Jadi tuan-puan, cuba tengok gambar di sebelah kanan ni. Apabila kita serahkan emas dan orang di depan kita ni bagi duit, kita terbiasa dengan 2 perkara. Apa dia? Boleh tak komen sikit? Siapa yang tahu? Kalau di luar kan, kita bagi emas, lepas tu orang tu bagi duit dekat kita. Apa yang kita biasa dengar di luar? Okey, Afiq kata pajak. Apa lagi? Pajak. Okey. Ada lagi satu yang kita tertinggal. Iaitu kalau kita jual emas kita, bagi emas dan dapat duit. Ini pun kita akan dapat cash juga, okey. Jadi sekarang ni tuan-puan, okey.
Kalau kita familiar dengan pajak, pajak dengan GCA ni macam sama. Macam sama tetapi dia berbeza. Apa beza dia dekat sini? Okey. Apakah kelebihan GCA ni? Nampak tak? Kalau kita nak kata macam pajak, tapi dia bukan pajak. Tengok, dia tiada had masa tebusan. Kalau pajak, ada masa had tebusan. 6 bulan ke, setahun ke, 18 bulan ke. Kalau kita tak dapat tebus, tak dapat nak bayar pinjaman tu, apa yang terjadi kepada mas kita? Kena lelong kalau dipajak. Tetapi di GCA, jaminan tiada lelongan. Okey? Ini kena faham. Yang ketiga, apa lagi kita punya perbezaan dengan pajak? Tengok, management fees hanya 3.5% setahun. Kalau dipajak berapa peratus tuan-puan sebulan? Berapa peratus? Tahu tak? Ada tak yang tahu? Boleh tak komen sikit? Kalau di pajak ataupun di Arahnu, setahun sebulan berapa dia punya upah simpan ataupun faedah? Nampak? 1 hingga 2%, 2%. Okey? Maknanya ada yang familiar di luar sana Okey, ada yang tahu. Okey, jadi sebenarnya apa ni? Kalau kita hanya 3.5% dan di luar 1 hingga 2%, kena faham di luar 1 hingga 2% tu sebulan. Kalau 1 tahun dah berapa? 1% kali 12 dah 12%. Ataupun kalau 2% sebulan, untuk setahun dah berapa? Dah 2 kali 12, dah 24%. Jauh beza tak dengan kita punya? Kita hanya 3.5% saja. Okey? Okey. Dan seterusnya, simpan selama mana anda mahu. Jadi Quantum Metal tak akan call anda, cik, transaksi GCA anda pada tarikh sekian-sekian dah kena tebus ni. Kalau tak tebus kena lelong, tak ada. Quantum Metal tak akan buat sedemikian. Anda nak simpan setahun ke, nak simpan 5 bulan ke, nak simpan 3 tahun ke, 10 tahun ke, terpulang. Quantum Metal tak akan telefon anda. Okey, jadi tuan-puan faham dekat sini? Okey, dan inilah manfaat terakhir yang kita nakkan sangat. Kenapa kita buat GCA ni beramai-ramai? Nampak? Sandarkan belanja kepada emas. Recover perbelanjaan. Selama ni kalau kita bayar komitmen, kita bayar kereta, bayar rumah. Tak maaf. Ya. Okay, selama ni kalau kita bayar komitmen, kita bayar rumah, bayar everything lah. Apa komitmen kita, bayar bil, bayar tuition anak, bayar bas pengangkutan anak pergi sekolah. Apa lagi kita bayar? Kita bayar bil, bayar estro, bayar macam-macam. Okey. Tetapi apa yang terjadi pada duit tu? Kita mungkin dapatlah benefit tu, dapat kalau bayar bil dapatlah telefon internet, dapatlah ada manfaat. Tetapi nak ceritanya, adakah kita nak habiskan duit kita belanja bayar macam tu saja? Okey, kita sekarang dah ada satu solusi untuk recover balik perbelanjaan tu. Tuan-puan happy tak bayar komitmen setiap bulan? Contohlah tuan-puan, tuan-puan beli satu kereta. Saya nak tanya tuan-puan, tuan-puan bayar kereta selama 9 tahun. Tuan-puan dah masuk tahun pertama beli kereta, kita excited lah pakai kereta best. Kan? Enjoy driving. Setahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga, tuan-puan masih happy tak bayar kereta tu? Masih happy tak? Okey, Haziq kata tak happy. Nampak tak? Dia memanglah excited untuk yang first year, second year, tetapi tahun keempat, kelima kita dah mula rasa beban. Okey, apa kata kita selamatkan balik belanja bulanan yang kita bayar kereta tu. Okey, gunakan platform GCA ni. Okey, next. Okey, kita dah masuk kepada topik sebenar dia. Okey, GCA. Tengok dekat sini. Tengok sebelah kiri atas ni, bahan asas GCA. Okey. Untuk anda dapatkan cash advance yang 91% tadi, anda perlu ada emas. Okey, clear kat sini? Anda perlu ada emas. Kalau anda tak ada emas, anda tak akan dapat buat GCA. Jadi, emas GCA ini boleh didapati dengan dua cara. Apa dia? Dua cara ni. Yang pertama,
melalui FPX online banking, okey, membeli emas dengan harga QM dengan 7% spread. Okey, tuan-puan kalau faham apa ni QM dengan 7% spread, boleh tuan-puan tolong komen tak berapa harga QM hari ni? Kan kalau tuan-puan tak tahu harga QM hari ni, tuan-puan tak akan faham apa yang saya cerita malam ni. Berapa harga QM hari ni? Tolong komen. Cuba tengok apps. Kat mana nak tengok harga QM Cell? Tengok dekat apps QM Gold. Berapa harga sekarang? Tolong komen sikit. 311.79. Okey. Jadi tuan-puan Mak dah faham. Okey, jadi ini adalah kos yang kita akan beli. Harga dunia akan lebih rendah 7%. Okey. Dan cara yang kedua untuk kita membeli dapatkan emas ni ialah menggunakan payout. Payout ni hanya tertakluk kepada konsultan sahaja. Jadi boleh tak saya tahu kat dalam ni ada tak sesiapa yang introducer? Boleh tak komen saya? Introducer ada tak? Introducer. Saya. Okey, JC. Ada lagi yang introducer? Okey, tak apa. Ada lagi. Okey, terbaik anak. Okey, saya doakan tuan-puan akan keluar dalam sistem ada payout account ni. Okey, payout account ni apa? Ini adalah komisen yang dibayar oleh Quantum Metal kepada konsultan. Iaitu kita boleh beli emas ataupun bahasa lain dia menukarkan nilai payout kepada emas 0% spread. Ni kelebihan kepada konsultan jadi yang mana jadi introducer tu saya harap anda ada rezeki untuk jadi dealer juga akan datang. Okey, insya-Allah. Next. Okey, inilah proses pertama dia proses dapat emas yang tadi tu. Okey. Nombor 1, beli emas GSA melalui FPX. Anda perlu menanggung 7% spread. Profit kepada Quantum Metal 7% spread ni jadi harga dunia dia markup 7%, itulah profit kepada Quantum Metal. Ingat, Quantum Metal adalah entiti perniagaan. Tak ada orang beli barang dengan harga kos, jual balik pun dengan harga kos. Okey? Jadi dia akan ambil keuntungan. Lepas tu beli pada harga QM Cell guna FPX online banking. Okey, maksudnya daripada online banking ke, daripada direct bank in ke, terpulang ada 7% spread. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Kalau tuan-puan ada modal RM1,000 di dalam akaun bank, tuan-puan nak beli harga emas, nak beli emas. So, katakan harga dunia, ni contoh harga dunia pada masa tu 233.64. Okey. Maknanya Quantum Metal akan jual dengan markup 7% spread, so dia jadi RM250 per gram. Okey, jadi berapa kita akan dapat gram emas kita? Okey, 1000 bahagi dengan 250 per gram, so kita akan dapat 4 gram. Jadi berapakah value 4 gram ni sebenarnya? Value GSA ialah 4 kali dengan harga dunia 233. Inilah emas di tangan ataupun emas di dalam akaun GSA kita 934.58. Jadi tuan-puan perasan kan kalau beli emas RM10 yang masuk dalam akaun RM9.34. Kat mana jawapan dia? Inilah dia. Okey. Jadi berapa spread yang kita tanggung keuntungan Quantum Metal ambil? RM65.42. Jadi ini adalah kos yang perlu kita tanggung untuk beli emas. Okey. Then next, yang kedua, convert payout kepada emas GSA. Ini hanya konsultan sahaja beli emas dengan 0% spread. Beli pada harga gold spot ataupun harga dunia ni lah, guna payout dengan modal 1000, terus bahagikan dengan harga dunia. Dia akan dapat 4.279 gram. Iaitu value dia ialah RM1,000. Jadi spread berapa? Kosong. Okey, setakat ni untuk sampai sini tuan-puan faham tak? Ini adalah proses dapat emas akan masuk dalam GSA. Tuan-puan faham tak? Setakat ni faham tak? Tolong komen. Kalau faham, faham. Kalau tak faham, bagi tahu.
Boleh saya dapat feedback sikit? Okay, faham. Okay, terbaik. Okay, next. Tak ada soalan Okay, next. Sekarang emas kita dah beli, emas dah dapat dalam GSA. Okay, sekarang ni GSA kita ada 4 gram. Dan di dalam value 4 gram ni ialah RM934.58. Jadi cash advance yang kita akan dapat ialah 91% daripada nilai 934 ni. Ni nilai emas lah. Okey. Jadi berapa kalau kita darabkan 934 darab 934.58 darab 91% ialah RM850.47. Okey, dan sekarang ni emas pun masih lagi dalam holding inventory 4 gram full 100%. Okey. Jadi apa yang anda dapat ni? Anda sandarkan perbelanjaan anda menjadi pegangan emas 100%, anda dapat 91% cash advance daripada pegangan emas untuk anda selesaikan belanja anda. Lepas tu 100% pegangan emas ini akan bekerja kembali untuk anda untuk mendapatkan nilai wang yang telah hangus. Mana satu tuan-puan nilai yang telah hangus? Ini dia. 850 ni masuk balik dalam akaun bank. Inilah yang kita buat bayar. Bayar kereta, bayar apa semua kan. Inilah nilai yang hangus. Jadi emas ni masih disimpan 4 gram ni. Emas ni akan naik harga. Kita akan dah selamatkan balik nilai duit belanja yang telah hangus. Okey, jadi setakat ni faham Okey. Say next. Okey. Inilah gambar rajah penuh. Okey tuan-puan. Tuan-puan saya benarkan untuk screenshot tetapi jangan share kepada publik hanya untuk rujukan dan simpanan diri sendiri saja. Okey. Tengok di dalam gambaran penuh ni, okey, GSA ini adalah transaksi untuk dapatkan emas. GCA adalah transaksi untuk tukarkan emas tadi kepada cash. Okey? Jadi dekat sini tengok. Ni katakan kita membeli emas menggunakan FPX. Dengan RM1,000 tadi, harga emas dunia sekarang 250. Okey, sekarang ni 1,000 bahagi 250 kita akan dapat 4 gram dekat tengah-tengah ni. Okey, lepas tu dalam RM1,000 ni value dia dalam ni ada 100% emas dan ada juga 7% spread. Jadi ingat formula ni. 107%. Okey. Dengan modal RM1,000 bahagi 107 darab dengan 100, ini akan dapat nilai emas. So berapa yang kita akan dapat? 934.58. Lepas tu untuk yang kedua pula nak cari spread, formula dia 1,000 bahagi 107 darab dengan 7. So spread yang kita tanggung ialah RM65.42. Okey. Jadi dekat sini 1,000 ni yang kat depan dalam formula ni boleh bertukar-tukar. Kalau kita punya modal 500, letak 500. Kalau 300, 300. Kalau 100 setengah, 100 setengah. Terpulang nak letak berapa. Okey. Lepas tu, sekarang kita dah dapat emas. Okey. Emas kita dalam JSA ada 4 gram dan value dia 934. Sekarang ni darabkan 934.58, kita ambil 91% cash advance daripada gold kita ni. Okey, kita akan masuk RM850.47. Dan mana lagi 9% Fif? Saya letakkan dekat atas ni 100%. Nampak 9 campur 91 ialah 100%. 91% nilai cash dia kita ambil. Tapi 9% masih dalam bentuk emas. Dia sebenarnya 100% dalam bentuk emas. Kita tak keluarkan 9% punya cash. Okey, jadi dalam akaun kita ada 100% emas yang bernilai 4 gram. Okey, jadi sampai sini ada soalan tak? Faham tak semua? Setakat ni faham tak? Boleh tak komen sikit? Faham tak? Saya risau saya bercakap seorang tapi tak faham.
Faham? Okey, terbaik. Aziz faham. Okey, JC faham. Yang lain faham. Waituna faham. Wan faham. Okey. Okey, tak ada soalan Okey, next. Saya teruskan. Okey, terbaik. Okey. Modal sebenar kita berapa ni? Modal sebenar kita, ingat tak tadi kita dalam bank ada 1,000. Lepas tu masuk balik dalam akaun bank ada 850 masuk balik dalam akaun bank, betul? Okey, kita dapat ni. Okey. Ni saya nak terangkan. Okey, dengar elok-elok. Kenapa 85%? Lepas tu dapat balik 85%. Betul lah. 850 kalau daripada 1,000 dia 85% lah. Kalau nak lebih tepat saya kena sebut 85.047%. Tu lebih tepat. Tetapi terbelit-belit tidak nak sebut, nak cerita kan. Sebab natijah dia daripada RM1,000 ni akan masuk 850. Okey, lepas tu apa lagi kita dapat? Kita dapat pegangan emas 100%, 4 gram. Okey, jadi modal sebenar kita berapa? Macam mana nak kira? RM1,000 daripada akaun bank yang kita keluar untuk beli emas tadi, kita dah dapat balik cash advance sebanyak 850. Jadi, tolak kan? 1,000 tolak 850 dapatlah RM149.53. Jadi modal sebenar kita ialah 15%. Kalau nak lebih tepat saya kena sebut modal sebenar kita hanyalah 14.953%. Dah susah nak sebut kan, nak terangkan. Jadi sebab tu kita sebut 15%. Okey, jadi dengan 149 yang kita keluar sikit ni untuk simpan 4 gram tuan-puan. Okey. Jadi nampak tak sikit tak modal kita nak keluarkan untuk simpan 4 gram emas. Kalau tuan-puan tengok balik dekat depan ni kan. Okey, tadi ada yang bertanya kan kenapa 80 sebelum ni 85%, tapi saya terangkan 91%. Daripada 1,000 ni 1,000 dah beli emas, spread kita kena tanggung. So kita kena tolak. Lepas tu dapatlah 934. Jadi 934 darabkan dengan 91%. Kenapa 91% Hafiz? Sebab GCA ni dia menawarkan kita nilai 91% daripada nilai emas, bukan 91% dari nilai 1,000. Jadi nilai emas kita dekat sini berkurang sebab dah kena tolak dengan spread. Sebab tu kita dapat 850. Jadi kita senang nak cakap dengan orang ramai 85% sebab apa? Sebab cash yang kita masuk lebih kurang 85%. 850 ni kalau nak comparekan dengan modal awal yang kita keluar 1,000. So 85% lah yang akan masuk balik. Okey? Okey, jadi faham tak dekat sini? Okey. Clear? Sampai sini faham tak? Faham? Okey, terbaik. Yang lain faham? Okey. Yang lain ni okey tak ni? Kiranya tak besar lah modal dia kan tuan. Ya, memang tak besar. Kalau tuan-puan nak beli 4 gram emas, pergi dekat kedai emas, tuan-puan bawa RM149, kena jeling atas bawah. Okey? Apa lagi tadi soalan? Nak tanya kalau keluar modal 500, boleh ke? Boleh? Boleh. Tadi formula tadi dekat depan tu tukarkan kat sini. Tukar 500 bagi 107 darab 100. Okey. Saya benarkan untuk screenshot ni untuk Billionaire Warriors saya benarkan untuk screenshot tetapi jangan share. Eksklusif hanya untuk diri anda sendiri saja. Okey? Okey. Jadi, faham dekat sini? Okey, boleh saya next? Okey, 107 tu fee ke? 107 tu, dalam 107 ni ada 100% emas dan 7% spread. Okey? Ni screenshot lah dulu. Nanti tengok balik. Tadi saya dah tanya dah ada soalan ke tak dekat sini. Okey.
Okey, next. Ini kalau guna payout. Ni untuk konsultan beli emas tak ada spread. Betul-betul 91%. Tengok. RM1,000 tukar kepada emas, memang betul-betul 1,000 juga nilai emas dia. So dia dapat nilai emas dia pun 91%. So dia akan dapat RM910 masuk dalam akaun bank. Lepas tu pula pegangan emas dia pun akan dapat lebih sikit 4.279. Sebab apa? RM1,000 bahagi dengan gold spot. Dia beli emas dengan harga dunia 233.645 ni. Jadi nampak dia dapat lebih 4.279 gram. Jadi berapa modal sebenar untuk konsultan ni yang beli emas gunakan payout? Modal sebenar dia hanyalah 9%, RM90 untuk simpan sebanyak 4.279 gram. Okey. Jadi nampak tak dekat situ? Ada soalan ni, bila nak jual dengan total 4 gram ke? Tak perlu tolak kepada QM dah. Nafisah tu kan. Ada, saya belum habis lagi. Okey, kejap Okey, ni modal sebenar kita. Saya baru cerita modal. Okey, modal pembelian FPX 15%. Okey, ni simpan dalam kepala 149. Ini modal kita yang kita keluar. Sekarang ni ada lagi satu modal yang bergerak. Modal yang tak fix. Ini dia. Daripada emas kita 4 gram, okey, GSA value 934 tadi kan, dah beli emas. Lepas tu kita dapat cash advance sebanyak 91%. Jadi cash advance kita ni adalah pembiayaan. Jadi kita dikenakan management fee sebanyak 3.5%. Darab dengan 850 tadi yang kita dapat cash advance. So 3.5% per year pula dikira dengan kadar purata, prorate. Prorate ni kadar purata. Apa maksud kadar purata ni? Maksudnya bahagi 12, kalau setahun macam ni, kalau setahun 29. Kalau bahagi 12, sebulan RM2.48. Bahagi 30, maknanya sehari Quantum Metal hanya charge 0.081. Dia management fees ni di charge ikut harian, bukan di charge ikut bulanan, bukan ikut tahunan. Okey? Jadi faham tak dekat sini untuk management fees ni? Kalau faham tulis faham, kalau tak faham tolong tulis soalan. Walaupun tak ramai malam ni, biasa 100-200 orang kan, RM39 ni, so saya lapang sikit. Kalau ada persoalan boleh tanya. Okey, faham Okey, Ana, Wan. Okey, faham sangat. Okey. Zulkhairi, saya tak berapa faham sangat tentang apa ni? Face ni tuan. Ni ke? Part ni management fees ni. Okey. Daripada emas kita ni, GSA ni, okey, kan kita dapat cash advance sebanyak 850. Okey. 850 ni dikenakan management fees, kita kena bayar. Okey. Kita kena bayar ekstra. Maksudnya 850 pembiayaan ni dikenakan 3.5% dia punya management fees. Okey, mudah nak cakap, kalau contoh kalau dipajak tadi ada 1% ataupun 2%, okey, sebulan. Tetapi di Quantum Metal hanya kita charge 3.5%. GSA ke GCA? Yang GCA ni GCA dah ada masuk GCA. Okey, cash advance kita dapat daripada nilai emas ni. Okey, kita patah balik ke sini sekejap. Okey, nampak tak? Sekarang ni dekat GCA ni, ini transaksi yang kedua, kita convertkan emas kita, dapatkan cash. Kita dapatkan cash ni ialah pembiayaan. Okey, RM850. Jadi RM850 ni akan datang kita kalau nak tebus balik emas, kita kena pulangkan. Tetapi kita ada pilihan nak tebus ataupun ambil profit je. Nanti saya tunjuk macam mana ambil profit. Okey. Jadi dikenakan 3.5%. Ini dia. Management fees
dikenakan 850 darab dengan 3.5%. Jadi sehari 0.081. Okey. Cik Zulkhairi faham tak? Dengan Ana. Okey, yang ni faham tuan. Okey. Okey, terbaik. Okey. Jadi kita tengok sama-sama macam mana GCA ni buat untung. Okey. Bagaimana GCA profit? Okey. Holding inventory kita tadi ada 4 gram. Ingat cash kita dah ambil tapi emas kita simpan. Emas kita masih ada 4 gram. Jadi masa kita buat GCA, katakan harga dunia masa tu 233. Masa kita buat tadi kan, kita beli emas tadi 233 harga dunia. So berapa value emas kita ni? 934.58. 4 kali harga dunia, inilah value semasa kita buat GCA. Ni value asal dia. Selepas 1 tahun, 4 gram ni berubah tak? Dia tak berubah. Dia tetap 4 gram. Tetapi yang berubah apa? Harga dunia. Katakan lepas setahun naik 375. Okey? Tapi before tu tuan-puan, sebelum saya teruskan ni, tuan-puan percaya tak harga emas boleh naik? Boleh naik. At the first place, tuan-puan percaya tak yang harga emas akan naik? Percaya. Jadi, kalau tuan-puan percaya harga emas akan naik, okey. So don't worry, tak kisah setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, simpan je, buat je GCA ni, percayalah akan memberi keuntungan kepada anda. Okey, 233.645 naik ke 375. Ini saya tunjukkan kalau setahun. Okey, so harga emas 4 gram kalikan dengan harga masa dah naik 375 tu, so value semasa dah naik jadi RM1,500. Okey, ingat. Sekarang ni kita decide untuk nak ambil untung dia saja. Kita tak nak ambil emas, kita nak ambil untung Okey, so kita terminate dia. Bila kita terminate, apa maksud terminate ni? Kita jual 4 gram emas tadi tu, jual dapat 1,500. Okey, 1,500 dekat sini current value ni. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu pulangkan balik kepada Quantum Metal? Quantum Metal dah bagi pembiayaan termasuk management fees yang dikenakan. Jadi management fees ialah sebanyak RM29.76. Ini kalau setahun. Kalau 2 tahun lebih kurang RM60. Kalau 3 tahun lebih kurang RM90. Rendah tuan-puan management fees ni. Okey, lepas tu pulangkan balik duit yang kita dapat pembiayaan tadi 850. Okey. Jadi 850 ni bila kita dah pulangkan balik, okey, ingat tak kita ada modal 15% tadi. Modal jangan ambil kira, tu bukan kita punya profit. Modal kita ambil balik. Okey. So kalau kita modal termasuk dengan untung bersih, duit yang akan masuk dekat net cash out ni 619. Okey, 619 ni tolakkan dengan modal yang kita jangan ambil kira. Ni kita ambil balik 149 sebab ni modal masa kita keluarkan dulu. So untung bersih adalah RM470.24. Jadi apa maksud untung bersih dekat sini tuan-puan? Ingat tuan-puan, tuan-puan dah belanja hangus sebanyak RM850 yang masuk dalam akaun bank tadi tuan-puan. Okey, sekarang ni RM470.24 ni adalah untung ataupun nilai yang kita dah selamatkan daripada belanja hangus kita tadi. Okey, belanja hangus kita 850 hangus. Sekarang ni duit 470 datang balik, akan datang semasa kita jual emas kita. Inilah duit yang kita selamatkan. Okey tuan-puan. Jadi faham tak yang ini? Untung ke tak untung? Maisarah. Okey, tuan, yang kalau 1K modal memang exactly 4 gram ke emasnya atau approximate atau depend pada apa gramage dia. Okey, ini saya tunjukkan kalau harga dunia 233, markup 7% 250 dapatlah 4 gram. Harga QM jual kepada kita 4 gram. Jadi ini contoh. Kalau saya nak tulis harga dunia setiap kali saya present, mati juga saya.
Jadi saya ambil sampel. Okey. Okey. Faham, untung dulu tuan, banyak untung. Okey. Jadi faham Saya boleh next Okey. Tadi saya ada minta tuan puan untuk sediakan kalkulator kan? Okey. Saya minta tolong tuan, okey. Kita tengok soalan di sebelah kanan ni. Berapa lamakah tempoh pajakan? Tolong komen. Saya tak nak jawab. Tuan puan yang jawab. Berapa lama tempoh pajakan dalam resit ni? Nampak tak? Cari. Okey. 6 bulan Betul ke 6 bulan yang lain? Betul 6 bulan? Okey, 6 month. Okey. Okey, sekarang ni sorry je. Boleh tuan puan saya minum? Okey. Jadi sekarang ni dia pajakkan 20 gram emas. Nampak berat ni. Berat dia 20 gram emas. Ni klien saya sendiri saya datang teman dia untuk bayar ni. Jadi sekarang ni dia ada 20 gram emas. Dia pajakkan dan dapat pinjaman sebanyak 4,900. Tuan puan, berapa interest dia atas 900 ni? Berapa interest dia? Tolong komen. Berapa interest dia? Cuba cari dalam resit tu. 2% per month. Yes, JC. Ada lagi tak yang nampak benda lain ke apa? Okey. Jadi 2% sebulan. Okey, tolong kirakan untuk saya berapakah interest 2% sebulan ni daripada 4,900. Haziq advance terus 98. Betul ke yang lain? Betul tak 98? Sah kan kiraan tu? 2% darab 4,900. 98. Okey. Ada jawapan yang lain ke? Bukan 88 ni. Tapi saya salah ni. Sekejap saya tengok balik. Seri betul Okey. Okeylah, saya percaya dengan calculation tuan puan. Betul 98. Okey, berapakah nilai interest selama 6 bulan? Berapa? Kalau 6 bulan berapa? 98 kali dengan 6 bulan. 588. Okey. Kalau okey 588. Kalau setahun berapa? Okey. 1176. Okey, terbaik. Okey tuan puan. Katakanlah tuan puan ada emas di dalam di dalam GSA kita tadi, okey, nilai yang sama dan tuan puan dapat jumlah pembiayaan tadi 4,900 juga. Cuba 4,900 tu darabkan dengan 3.5% management fees kita. Di Quantum Metal kita hanya charge 3.5%. Berapa? 4,900 kalikan dengan 3.5%. 171.5. Okey. Cuba compare dengan atas. Nampak tak? 171.5 dengan 1,176. Berapa banyak tu beza dia tu? Jadi tuan puan kalau nak dapatkan cash daripada emas tuan puan nak gunakan GCA ke nak gunakan pajak? Masih nak gunakan nak gunakan GCA ke pajak? Lagi satu soalan, GCA dengan pajak sama ke tak? Sama ke tak? Tak. Apa tu dia tulis sama. Tengok Ana tulis sama maknanya Ana tak faham lagi. Okey. Tak sama kena faham tak sama. Sebab apa? GCA tak ada kena tebus. Lepas tu kita dia punya management fee sangat rendah.
dan emas kita dijamin tidak akan dilelong. Okey? Okey. Jadi, calculator dah ready Okey. Ini in detail sikit. Okey, tuan-puan. Tengok dalam apa ni? Bila kita buka salah satu transaksi di dalam holding inventory, okey, tuan-puan kalau dah buat GCA, dekat mana listing GCA ni kita ada? Dia ada di dalam holding inventory. Okey? Di dalam holding inventory kita akan ada banyak transaksi kita. Betul tak? Okey. Jadi sekarang ni bila kita tekan view details, salah satu transaksi dia akan keluar macam ni. Jadi tuan-puan tak faham apa benda yang ada dekat sini kan. Contract maturity date lah, current price, down payment value, holding inventory, profit rate ni tuan-puan tak faham apa benda yang ada kat dalam ni. Jadi tuan-puan, saya benarkan untuk tuan-puan screenshot saya punya panduan ni, tetapi please jangan sebarkan kepada public. Sebab ni konten peribadi sebenarnya. Okey. Jadi jangan sharekan kepada public, share dekat Facebook ke apa, untuk rujukan peribadi boleh. Okey, jadi sekarang ni tuan-puan nak tahu sama ada kita punya keuntungan ni dah untung ke tak? Macam dalam saya punya ni, net profit dah RM8.20, dia bukan negatif, dah untung. Tapi dia dah betul-betul untung ke? Okay, ni soalan saya tuan-puan. Dah betul-betul untung ke tak ni RM8.20 ni kalau tuan-puan tengok dalam saya punya ni? Net gain or loss dah positif, tapi dah untung ke tak? Kalau tak tahu cakap tak tahu. Okay, tak tahu. Okay, tak tahu tuan. Okay, macam ni. Nanti tuan-puan tengok dekat holding inventory balik, tengok kalau dah ada beberapa transaksi kan, tuan-puan akan tengok ada transaksi yang negatif, yang color merah, dan ada transaksi yang color hitam yang dah positif. Okey. Tuan-puan kena hati-hati, yang dah positif, yang dah untung tu belum tentu cover spread pembelian emas. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Tuan-puan, di dalam GCA ni dia seolah-olah macam Ar-Rahnu, okey, macam pajak. Okey. Jadi tuan-puan bawa emas pergi ke pajak, pajak Ar-Rahnu tak akan tanya dengan tuan-puan, dulu beli emas dekat kedai mana, dekat Poking ke dekat dekat PG, ada kena spread tak? Spread berapa? Jadi mereka tak akan tanya. Dia adalah transaksi yang berbeza. Tuan-puan beli emas, satu transaksi. Buat GCA, satu transaksi. Jadi di GCA dia tak tahu berapa spread. Dalam sistem tak ada tunjuk spread pembelian emas berapa, beli tak tahu. Okey, jadi tuan-puan, apa tuan-puan perlu buat ialah cari dulu berapakah spread pembelian emas. Tengok dekat sini. Down payment value dekat sini, ini adalah value asal emas. Jadi kita macam mana nak tahu berapakah spread pembelian emas kita? Tengok 1401.85 darab 1.07%. 1.07 saja. Tuan-puan akan dapat 1499.97 something macam tu lah. Okey, sebenarnya dia adalah 1500. Jadi untuk transaksi ini saya beli emas RM1,500, tetapi emas di dalam GSA saya dapat masa tu 1401. Okey, nampak ni 1401. Jadi ini nilai emas GSA kita Lepas tu berapakah value 91% yang kita dapat? Ini cash advance 91%. 1275.69. Ini cash yang kita dapat. Okey, ceritanya sekarang value emas asal ni kita nak tahu spread dia. Macam mana 1500 tolakkan dengan 1401 ni, dapatlah spread RM98.15. Jadi apa yang kita nak ialah value emas baru ni, nampak? Harga emas kan dah naik.
gram tu tak sama 4.931 gram ni tak akan berubah. Tetapi yang berubah adalah harga emas. Harga emas dah naik. Sekarang dia naik ni. Daripada 1401 naik ke 1414. Tetapi tolak pula dengan management fees. So kita akan dapat RM8.20. RM8.20 ni, ini adalah value kenaikan emas. Jadi value kenaikan emas ni kena pastikan lebih daripada spread kita. Jadi kalau net profit dekat sini yang RM8.20 ni sama dengan spread iaitu RM98.15, itu adalah titik pulang modal. Balik modal tiada untung, tiada rugi. Jadi tuan-puan, kalau RM8.20 dekat sini, ini dah balik modal ke belum tuan-puan? Saya nak test. Faham tak? RM8.20 ni dah balik modal ke? Belum. Okey. Betul ke belum? Yang lain? Masih tak faham lagi? Faham tak? Belum Okey, belum. Jadi, saya kena pastikan net gain saya ni, RM8.20 ni, lebih daripada RM98.15 ni. Nampak kat bawah ni, net profit melebihi spread, sudah untung. So, net profit kalau kurang daripada spread, maknanya belum untung, jangan terminate. Sebab kebanyakan daripada kita dah buat GCA banyak, nampak je dah hitam tu, terus dia terminate. Okey, baik. Okey, jadi kalau kurang daripada spread, jangan terminate Okey, faham kat situ? Okey, sekarang ni net cash out, kat mana dapat ni? Ni yang 9% dalam bentuk emas tadi tu akan dapat balik. Macam mana nak kira? Value emas baru tolakkan dengan cash advance kita ni 1275, tolakkan lagi dengan management fees. Dapatlah net cash out 134.36. Okey. Macam mana nak dapatkan spread? Ni dekat atas sebelah kanan ni. Modal asal cash pembelian emas FPX ni. Value emas dekat sini, down payment value 1401 darab 1.07, dapatlah 1500. 1500 tolakkan dengan nilai emas yang kita dapat, itulah spread. Okey? Okey. Faham tak? Sekarang faham tak? Yang tak faham lagi, tulis belum faham. Okey tak? Boleh tak saya dapat feedback ni? Mendengar ke tak ni? Mungkin tengah tengok kan? Tengah tengok apa ni dia punya formula ni. Okey. Faham Okey, ada yang faham. Okey. Faham and clear. Okey, terbaik. Okey. Nafisah kata laju sangat. Minta maaf. Sebab itulah kita nak cover ni kan. Okey, tak apalah. Macam ni. Okey. Nak tak saya share satu formula yang mana tuan-puan tak perlu nak kira ni dulu. Sebab takkan kita nak kira buka satu-satu kan. Ni tuan-puan screening dekat holding inventory je, tuan-puan dah dapat tahu dah yang ini dah balik modal ke belum. Dah lebih daripada ni, jumpa je satu harga tu maknanya dah balik modal lah ni. Kalau lebih daripada harga tu untung dah. Nak tak? Berapa orang je yang nak ni? 1, 2, 3. Berapa orang? Okey. Okey, terbaik. Okey, saya sharekan. Okey. Ini dia. Tuan-puan tengok yang merah kat bawah ni. Okey. Dilarang screenshot dan sebar kepada publik. Hanya dibenarkan untuk simpanan dan rujukan sendiri. Tuan-puan, saya nak bagi tahu dekat sini tuan-puan. Tuan-puan mungkin tak pernah dengar saya punya formula ni, tapi saya dah sahkan beberapa kali. Memang inilah formula kalau tuan-puan nak tahu. Okey, tuan-puan tengok
Dekat sini break even price BEP, saya panggil dia sebagai BEP ni tak ada dalam sistem tapi tuan-puan saya share ni, tuan-puan boleh screenshot tengok. Kalau dah jumpa break even price BEP ni, maknanya dia dah cover spread, dah cover management fees. Maknanya dah jumpa titik pulang modal. Tengok je satu harga ni, dah tahu dah. So nak dapat harga tu macam mana? Tengok ni. Down payment price darab dengan 1.07 dapatlah C. Lepas tu management fees bahagi dengan total gram dapatlah D. So nombor 3, C tak campur dengan D dapatlah break even price BEP. Okey, saya bagi satu contoh. Dalam banyak-banyak transaksi tu tengok. Okey, tengok dekat salah satu. Tengok dekat sini ada total gram, ada down payment price, ada management fees. Management fees sekarang dah bertukar nama dia dalam sistem dia tulis profit rate. Ni saya kena update nanti. Dia tulis profit rate. Lepas tu gain or loss. Gain or loss ni dekat sini ialah kenaikan daripada value emas tu. Okey, jadi sekarang ni tuan-puan tengok. Berbalik kepada formula ni, down payment price darab dengan 1.07. Tengok 284.24. Darab dengan 1.07 dapatlah 304.136. Kenapa saya letak formula ni? Sebab masa kita buat GCA, harga dia ialah 284.24. Kita nak tahu berapakah nilai spread masa kita beli. Berapakah harga QM sell masa kita beli. Jadi inilah dia. Tambah dengan 7% spread tu. Bila jumpa je harga ni, dah cover spread. Okey, tetapi jangan lupa kita ada modal lagi satu yang bergerak, management fees. Management fees ni setiap hari berubah. Jadi tuan-puan break even price ni setiap kali nak terminate kena kira on that time. Tak boleh dah mark. Okey, jumpa 304 hari ni ya, ni main dah balik modal tak. Dia kena kira setiap kali nak terminate. Okey, jadi tengok kat depan je, screening kat depan je. Maknanya management fees RM3.30 bahagi dengan 4.931 gram. Kita nak cari segram berapa dia punya management fees. Sebab harga dunia naik ikut per gram. Jadi RM3.30 bagi 4.9 dapatlah 0.669 management fees dia segram. Jadi kita campurkan 304.136 tambah dengan 0.669 dapatlah 304.80. Okey? Inilah break even price dia. Jadi tengok situasi satu. Sekiranya gold spot price ataupun harga dunia lebih rendah daripada BEP, bermakna net cash out masih belum cover spread pembelian emas. Jangan terminate. Situasi dua, gold spot price harga dunia kalau dia lebih tinggi daripada BEP, bermakna net cash out telah cover spread pembelian emas dan menjana profit. Boleh terminate ikut berapa anda mahu profit. Kalau anda nak selamatkan belanja hangus separuh, anda kena kira lah, tengok daripada cash advance yang anda dapat berapa, pastikan dia lebih lah daripada tu. Okey. Jadi setakat ni faham tak untuk saya punya BEP ni? Faham tak? Mudah sangat ni. Formula dia saya tegak je tulis. Straight forward. Faham Pernah dengar tak daripada tempat lain? Faham Okay, noted. Faham. Okay, saya benarkan screenshot tapi untuk simpanan diri sendiri saja. Jadi rugilah siapa yang tak join pada malam ni Qmar, nak faham tu tak faham ke nak faham? Okay, yes, terbaik. Thank you very much. Okay, terbaik. Okay. Okay, kalau dah faham dekat sini tuan-puan. Okay, saya nak tunjukkan satu benda tuan-puan. Saya sebenarnya agak kecewa lah. Bukan kecewa apa. Saya bukan kecewa dengan tuan-puan kena faham saya bukan kecewa dengan tuan-puan. Saya saya kesian sebenarnya. Sebab ramai yang tak faham GCA ni nampak macam leke je, orang asyik nak buat JAE tak habis-habis JAE kan. Tapi dia pandang remeh GCA ni. Tengok ni. Saya bagi contoh
Okey, nampak skrin saya? Okey, sekarang ni GCA dan ansuran kereta. Katakanlah ansuran bulanan 850. Kereta apa yang dapat dengan 850 sebulan? Saya main letak je gambar kereta ni, betul ke? 850 sebulan. Kereta apa yang boleh bayar 850 sebulan? Boleh komen tak sikit? Ada tak tuan-puan yang pakai kereta 850 sebulan? Kereta apa 850 sebulan? Honda City. Okey. Mungkin Vios pun lebih kurang lah okey, 850 sebulan Ativa, okey, Honda, okey, terbaik. Okey, tuan-puan, 850 ni kita bayar selama 9 tahun. 9 tahun tu tuan-puan 108 bulan. Tuan-puan, 1 tahun, 2 tahun pakai, kita excited pakai, sedap. Oh, performance masih ni. Tahun kelima dah mula dah macam-macam ragam kereta. Masa tu dah mula dah kita cakap macam-macam pasal kereta tu kan. Masih happy tak bayar bulanan? Kereta dah mula problem. Okey. Tuan-puan, macam mana kita happy bayar kita punya, tak kisahlah tuan-puan happy ke tak bayar bulanan kereta kan. Tetapi nak cakapnya, kalau tuan happy bayar bulanan kereta tuan-puan, kenapa tuan tak happy nak selamatkan balik belanja yang tuan-puan dah keluar bayar kereta tu? Tuan-puan bagi profit kepada bank, bayar interest kepada bank. Okey? Tapi bank untung ni atas tuan-puan punya loan, tetapi tuan-puan tak excited, tak happy untuk selamatkan balik duit yang tuan-puan bagi keuntungan dekat orang. Okey. Jadi, apa solution yang kita ada? Tengok ni. Tuan-puan kena ada satu mindset nak selamatkan belanja hangus. Okey, asingkan daripada gaji RM1,000, beli emas. Katakan emas harga 250 tadilah. Jadi dapatlah 4 gram emas. Ambil 85% cash, lepas tu simpan emas 4 gram. Okey. Jadi sampai sini faham macam tadilah 1,000 masuk balik 850 dapat 4 gram. Okey. Apa yang berlaku? Tengok jumlah emas yang terkumpul dekat sini. Okey. Jumlah emas yang terkumpul sebulan 4 gram. Setahun 48 gram. Ni kalau konsisten lah buat kan. Okey, 9 tahun 432 gram. Okey, sekarang ni lepas 9 tahun je tuan-puan habis bayar kereta, tuan-puan dah ada 432 gram. Masa tu katakan harga emas daripada 250 dah naik jadi 380 per gram. Tuan-puan jual emas tu, dapatlah 164,160. Lepas tu apa yang kita kena pulangkan? Kita kena pulangkan yang pinjaman yang kita dapat 850 tadi yang untuk bayar kereta. Okey, selama 9 tahun maknanya nilai dia RM91,800. Jadi, nampak tak? Bila emas ni dah jual, bayi pulangkan balik belanja hangus kita tadi tu, dapatlah berapa? Profit. Ni kasar belum tolak management fees. Tapi management fees kita tak tinggi. Tengok profit berapa? Profit daripada belanja hangus RM72,360. Tuan-puan, saya nak cakap ni kan, kalau tuan-puan konsisten buat, yakin dengan harga emas ni akan naik. Okey, sebab tu saya cakap, saya tanya tadi, tuan-puan percaya tak harga emas akan naik? Kalau tuan-puan percaya, konsistenlah buat. InsyaAllah. Kalau tak dapat selamatkan 72,000, dapat selamatkan 50% sekali pun, okey sangat. Dapat selamatkan berapa lagi? Dapat selamatkan, katakan dapat selamatkan berapa 30,000. Okey apa? Daripada kita hangus je macam tu, kan nanti akan datang, manalah tahu selepas 9 tahun kita boleh keluar kereta baru kan. Okey.